Okey, kita sambung kuliah kita, iaitu kita pergi pada problem 1.4. Ini semua ni contoh-contoh soalan di dalam final lah. Cuma soalan final ni dia agak susah. Okay, tapi bentuk soalan lebih kurang. Cuma apa yang dia minta tu berbeza sikit lah. Tapi bentuk lebih kurang macam ni lah soalan final. Okay. So, okay, kita tengok dulu soalan. Okay, kita apabila kita dapat je soalan, teknik menjawab soalan ni samalah subjek apa awak belajar. Iaitu yang pertama sekali awak kena memahami kehendak soalan, kan? Dan kalau ada gambar rajah, awak kena memahami gambar rajah ni gambar apa, kan? Okey, ini dia menerangkan tentang kolam di mana ada water gate lah, iaitu pintu pelayaran, pintu air, pintu pelayaran lah, pintu air. Yang mana dia punya sudut daripada permukaan air ialah 60 darjah. Pintu ni untuk dia 60 darjah. Okey. Ini yang standard lah kita jumpa keadaan pintu air. Kalau awak jumpa memang dia agak ada sudut sikit . Dia tak, kadang-kadang ada juga yang jenis sudut dia macam ni, kan? Ada juga yang straight flat macam ni. So dia depend pada engineer yang design tu lah. Dia gantung pada engineer yang design. Okay, benda ni penting supaya dia tidak pecah. Okay. Okay, the water gate has a rectangular, bentuk rectangular shape lah. Bentuk dia adalah rectangular. Yang mana dia punya lebar dia ialah 2 meter. Okay, 2 meter. Kalau kita boleh lukis dia, lebih kurang macam ni lah. Ketinggian dia kita tak tahu apa. Ketinggian dia. Okay. Ataupun ni ya. Bentuk dia lebih kurang macam ni. Buat cantik sikit lah. Misalnya ada skala sikit. Okay. Okay. Ni sama bentuk dia. Iaitu dia punya lebar dia ialah 2 meter. Okay. So yang ni ialah permukaan ni. Disebabkan oleh daya hidrostatik. Kita semua tahu daya hidrostatik dia adalah berserenjang. Okay. Dia adalah berserenjang di mana sudut dia mesti 90 darjah. Saya selalu beritahu. Sudut dia mesti 90 darjah. Okey, ini adalah daya hidrostatik yang bertindak. Okey, kita pakai simbol F. F. Okey. Dan ada satu lagi, sudut dia ialah yang lawan, menjadikan yang lawan tu R. Okey, yang lawan tu R. Sudut daya yang lawan dia tu R. Di mana R tu dia biasanya dia akan jadi lebih besar daripada F supaya pintu ini tidak terbuka atau maknanya pintu ni dalam keadaan dia statik. Okey. So kalau awak design, belajar peringkat design dia ada kat sini sama ada awak pakai roller dan sebagainya. Ini pun kita design juga. Okey. So dia ada arc kat sini ya. So tak penting kat sini tak penting. Okey, ni ialah 3 meter ni dia punya condong dia. Permukaan ni ialah permukaan apabila kita tengok dari sisi pandang F. Bentuk dia ialah lipat. Okey. Seperti di gambar di rajah di bawah. Okey, jadi soalan ni suruh kita kirakan hydrostatic force dan tentukan center of pressure, iaitu nilai HP. Okey, jadi soalan ni suruh kita dapatkan nilai F dia berapa dan juga nilai HP dia. Okey, so kita kena tahu dulu
apa kehendak soalan dan apa maklumat yang diberi oleh soalan. Itu kaedah menjawab soalan lah. Tak kira lah awak belajar apa-apa peringkat pun macam itulah. Kena memahami soalan. Dan apabila diberi gambar rajah, awak perlu tahu apa bentuk, apa gambar rajah ni. Awak kena menguasai dia. Okey. Sama lah kalau kita dapat job lah. Design, kalau awak dapat design, so sama juga awak nak design structure. Saya kata awak seorang jurutera reka bentuk, awak nak design structure. Adakah awak boleh tu design? Taklah kan. So maknanya kalau awak nak design, yang pertama sekali awak kena study dulu plan architecture. Kan? Awak kena study dulu plan architecture. Apabila awak dah faham dah plan architecture, barulah awak boleh design dia punya structure. Okay. So itulah kaedah dia, iaitu awak kena memahami gambar rajah. Sebab tu penting gambar rajah ni penting. Sebab tu saya mengajar pun saya akan lukis, nak membiasakan awak dengan lukisan-lukisan. Okay. So kalau kita nak kira nilai hydrostatic force, yang pertama sekali kita kena tahulah formula dia, rho GAHC. Inilah formula hydrostatic force. Okey, dan yang kedua ialah formula HP, iaitu dia kira jarak kan. Oh, ini formula orang yang malas ni, tak apalah pakailah. Kan. Tapi formula yang saya lebih suka pakai formula yang ke atas ni. Sebab formula tu kadang-kadang student menyebabkan student jadi keliru. Itu masalah juga ni. Kan. Di peringkat awak tak kisah awak nak pakai formula malas tu, tapi saya mengajar saya tak boleh. Sebab saya nanti akan menyebabkan awak akan jadi keliru. Menyebabkan awak tersilap. Itu lecturer dia tak boleh. Lecturer ni dia macam mana pun dia tak boleh mengajar sehingga student dia cenderung untuk melakukan kesilapan, tak boleh. Okay. So HS ni kita tukarlah, kita tak pakai HS kita pakai HC. Nak pakai HS pun boleh tak ada masalah. Nak pakai bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ke. Okay. Bahasa HS tu bahasa Melayu, HC ni adalah bahasa Inggeris. Ni adalah centroid, sama je centroid. So apabila awak nak kira F, awak kena tahu dulu apa nilai bagi rho. Di sini ialah water, dinyatakan secara jelas water. So water ialah 1000. G pecutan graviti 9881, A luas kita kena cari, dan juga HC. HC ni lebih kurang berada di tengah-tengah lah. HC ni akan berada di tengah-tengah, iaitu 1.5 meter lah. Kalau kita tengok gambar rajah, kita dah boleh tengok, dah boleh tahu dah berapa nilai dia punya nilai HC dia. Okey. So sekarang ni copy lah tu. HC ni daripada gambar rajah. HC ni dia ambil direct daripada gambar rajah ni. Sebab keseluruhan dia 3 meter keseluruhan dia. So kalau ambil tengah-tengah, awak ambil tengah-tengah dia, sama lah juga kan. Kalau awak ambil di tengah-tengah, dia akan duduk kat sini juga. Kan, tengah-tengah dia sama lah. Sini, HC akan berlaku kat sini kan, HC. So sama je. Maknanya, kat sini lah lebih kurang, iaitu di tengah-tengah. Okey. Dan HC ni ialah jarak dia, jarak tengah-tengah objek ni dengan permukaan air. Okey. Jarak di antara tengah-tengah objek, bukan jarak tengah objek saja, tetapi jarak di antara tengah-tengah objek dengan permukaan air. Yang ni kita kena clear lah. Okey. So HC tu berada di tengah-tengah. Okey. Ni yang tengah ni ialah HC. Okey, seterusnya. Kita sekarang ni nak dapat luas dia. Okey, kita nak dapat luas dia. Soalan bagi lebar 2 meter. Yang ni soalan bagi. Kan? Lebar dia ialah 2 meter. Tapi berapa pula panjang dia? Ni lebar dia kat sini. Ni yang
panjang dia ni, hash ni. Yang kita nak cari sekarang ni ialah hash ni. Dia pakai hash Okay, tak apalah kita pakai hash juga. So berapa nilai hash? Yang tu kita nak kena cari sekarang. Okay, so apabila kita nak cari gambar hash, kita kena tahu apa ni? Dia punya gambar rajah dia lah. Kita nak cari sekarang ni nilai ni. Kita nak cari. Kalau dalam gambar rajah ni dia adalah hypotenuse Dia adalah hypotenuse. Okey. Kalau awak tengok gambar rajah ni bentuk dia lebih kurang macam ni lah. Dia macam ni. So dia adalah bentuk segitiga. Okey, dia adalah bentuk segitiga di mana yang kita nak cari hash tu ialah yang ni. Yang ni adalah hash. Dan yang ni adalah 3 meter. 3 meter sama yang tinggi ni dengan ketinggian ni sama je. Iaitu 3 meter. Kan? So kita boleh dapat tak nilai hash? Boleh dapat lah. Iaitu dengan menggunakan sin. Sin theta iaitu tentang 3 bahagi dengan hipotenus. Okay. So maka berlakulah formula ni. Ataupun formula sebenarnya ialah formula sebenarnya sin 60 sin theta sama dengan dia punya setentang dia ialah 3 meter sama dengan 3 meter. Okay, dan bahagi dengan hash dan hipotenus. Tentang bahagi dengan hipotenus. Itu adalah formula dia yang sebenar lah. So apabila awak dah dapatkan nilai hash, maka awak kena pindah lah. Iaitu pindah ni, itu yang jadi 3 bahagi sin theta. So awak dapatlah nilai hash dia. Dia dah 3 dah, tak apalah. Kita ambil je jawapan dia. So nilai hash ialah 3.464 meter. Dia punya unit dia. So hash tu ialah 3.464 meter. So dekat sini, hash dekat sini ialah 3.464. Itu senang je. Tapi kalau kita tak faham, kita pun tak boleh jawab. Kan? Kita tak faham gambar rajah. Kita tak boleh jawab. So inilah hash yang kita cari. So bila kita dah dapat hash kat sini, maka kita dapatlah berapa dia punya luas dia. Yang kita nak sebenarnya luas. Okay, yang kita nak sebenarnya adalah luas. Maknanya soalan ni, dia pergi pada formula dulu. Dan apa yang tak ada dalam formula, kita akan cari satu persatu. Okay, so barulah kita dapatkan berapa dia punya luas dia. Setelah pindah tak muat. Dah jauh sikit. Tak payah kira lah, ambil terus je. Sama je kan kalau kita kira. Awak pun boleh check pengiraan tu salah, awak boleh beritahu saya. So maka dia pun kira lah nilai hash. Okay. Iaitu 2 jarak dengan panjang jarak lebar. So dapatlah berapa nilai luas dia, iaitu 6.928 meter cube. Okay, seterusnya ialah apabila kita dah dapat maklumat semua, maka barulah kita masukkan balik dia dalam formula. Okay, formula hydrostatic force ni. Barulah kita akan masukkan balik dalam formula hydrostatic force. Semua nilai-nilai ni lah. Okay, saya malah nak kira, so just tunggulah. Nak cepat kan. Okay, so kita pun kira. 1000 ni ialah tempatan air G9881. A ni dia. A 3 ataupun awak ambil darah 6.928. Dan darab dengan HC ialah 1.5. Tak payah ni. Ini ni akan mengelirukan orang ni. Kenapa pula ada darab kat sini sedangkan kita dah kira dah. So kita just masukkan nilai dia iaitu 6.928. Okey. Just masukkan je. Okey. So apabila kita dah kira, maka step yang berikutnya, jawapan kita sebenarnya tu ialah dalam unit Newton. Formula saya dah beritahu banyak kali. Jawapan dalam Newton dan bagi 1000 untuk dapatkan dalam unit kilonewton. So awak boleh pakailah 3 titik puluhan biasa kita pakai, iaitu
101.946. Kita tak pakai point 95 tak, kita pakai 3 titik perpuluhan. Biasa memang kita pakai 3 titik perpuluhan lah. Okey, ini ialah hydrostatic force. Yang step yang berikutnya ialah kita kena dapatkan dia punya center of pressure. Ini yang kita dapat ni, F ni. Okey, hydrostatic force ni. Kalau saya lukis dia kat sini kan. Kalau saya lukis dia kat sini. Okay, ni dia hydrostatic force. Biasanya dia di bawah HP, bawah ni. Ni kalau kat sini HC kan. Biasanya HP ni dia akan berada di bawah HC lah kan. Kalau saya lukis kat sini. Biasanya dia akan berada di bawah. Okey, kalau nilai F tu dekat sini misal kata. Kan, sebab kita pengiraan asal dia, kita dapati HC ni berlaku di sini. Kan, HC berlaku di sini. HC ni dia berlaku di tengah-tengah jasad lah. So dekat sini berlakunya HC, maka HP ni berlaku dekat sini. Ni HP. HP ni di mana titik daya tu, tindak bahas daya tu berlaku. Okay, kalau kes ni kat sini lah. Sebab kat sini ialah F. Okay, kat sini adalah F. Okay. So dekat sini lah kita punya HP. Ini kita punya HP. Okay. Dan yang ini ialah HS. Dua lah kat sini adalah HS. Okay. So F kita dah dapat, sekarang ni HP ni kita nak cari pula. Okay, so HP apabila kita kena tahu formula ni. So apabila kita dah dapat formula, kita kena tengok nilai apa yang tak ada dalam formula ni. HP ya. So yang tak ada ialah momen luas kedua, awak kena cari sin theta kan. Okay, sin theta dia dah beri. HC awak dah cari 1.5, A dah cari juga 6.928, HC pun dapat. Dah dapat dah. So yang tak ada kat sini ialah momen luas kedua. Copy juga lah sebab yang ni ialah direct pada formula. Direct pada formula. Okay. So awak cari dulu momen luas kedua. Ini adalah formula bagi bentuk segi 4. So awak darab lah. 2 darab 3.464 kos 3 bahagi 12. So awak dapat jawapan dia ialah dalam bentuk meter, bukan milimeter. Bukan milimeter. Masa kita zaman sekolah dulu memang cikgu ajar dalam bentuk milimeter. Sebab bacaan masa tu milimeter. Sekarang ni bacaan dia meter kuasa 4. Jangan silap ni. Meter kuasa 4. Okey. Meter kuasa 4. So sin ialah sin 60. Ini satu lagi silap ni, bukan sin 2 ni, bukan ni. Dia nombor, okay, dia adalah sin kuasa 2. Okay, dia adalah sin kuasa 2. Macam ni formula dia. Jangan tersilap. Okey, sin kuasa 2 theta bahagian HC darab A. So bila kita dah dapat momen luas kedua dia, maka kita just masukkan dalam formula lah. Copy tu lah, sama je kan. Malah nak buang masa. Okey, so awak pun tak muat. Kat sini dah. Okey, ni dia. Momen luas kedua dia ialah 6.928 darab dengan sin kuasa 2 theta 0.75. Okey. So awak boleh awak kena kira sendirilah. Okey, mula-mula sekali awak kira sin 60 dulu. 60, sin 60 ialah 0.866 ni. Sin kuasa, lepas tu kita kena kuasa 2 kan dia. So bila awak kuasa 2 kan dia akan dapat 0.75. Okey, sekali lagi saya tunjuk. Mula-mula sekali awak tekan sin 60. Awak pakai ada kalkulator lah, sebab saya pakai kalkulator komputer, kita kena tekan 60 dulu lepas tu sin.
Jadi sing 60. So jawapan dia ialah 0.866. So jawapan kat sini ialah 0.866. 0.866 ah. Lepas tu kuasa 2 kan dia. Ada juga student saya tengok jawapan dia lain dia bagi. Sepatutnya awak tekan kuasa 2. Kan? Sepatutnya tekan kuasa 2 tu dapat 0.75. Tapi ada student dia buat lain. 60, dia sing 60 kan. Lepas tu dia sing lagi sekali. Dia pun bagi jawapan ni 0.015. Bila saya tanya kenapa awak buat macam ni? Ialah 2 kali sing. Kalau dia tak faham rupanya bukan 2 kali sing macam tu. Ialah kuasa 2. Kan? Dia sepatutnya awak kuasa 2 kan dia. Itu yang sebenarnya. Okey. Mungkin cikgu masa dia ajar belajar matematik tu ajar dia macam tu kan. Ada kes yang macam tu ada juga. Sinter api ada sebab kita belajar matematik kan. Tapi yang kes ni macam tu lah. Okey, seterusnya. Cuba bunyi suara sikit. Senyap je. Ya, Encik. Awak senyap, saya jadi sunyi tu. Kena keluar suara sikit supaya saya tahu awak ada. Okey. Aerostatic force on curved surface, iaitu permukaan melengkung. Ini soalan final suka tanya ni. Kadang-kadang final ni dia akan tanya juga soalan yang flat. Okey. Ada yang juga dia tanya tentang curve. So depend lah pada soalan. Formula tetap sama, rho G A H C, formula sama. Okey. Formula sama, cuma bezanya apabila dia ada kes melengkung, macam ni, dia ada nilai pada fx, fy. Yang saya tunjuk di awal-awal awak belajar dulu tentang kewujudan fx, fy. Okey? Kes melengkung ni dia agak susah sikit dan mengelirukan kita sikit lah. Okey, curve surface. Curve surface, gambar rajah dia, awak tengok dia ada 2 kes. Satu kes di mana dia horizontal, satu lagi kes dia di mana dia adalah vertical. Yang flat pun sebenarnya ada. Nanti kita belajar juga nanti ya. Okey. So dan satu lagi gambar rajah dia. Ni dia. Gambar rajah dia. Dan kita keluarkan dulu. Formula dia sama tapi dia ada sedikit tambahan formula apabila dia melibatkan kan. Ni formula dia. Okay, nanti saya terang macam mana dia punya formula dia. Okey, F hash ni sama dengan F2. Okey. Kita copy dulu sekarang ni. Copy dulu. F2 ni dia, ni F2. Sama dengan F hash. Okey, tak apa. Copy dulu. Nanti saya terang. Benda ni senang je. FV, dia ada pula FV. Okey, formula dia pun dah nampak lain-lain dah. FV. Okey. Dan satu lagi dia ada F untuk apa nama ni. Okey. Dan dia ada ni adalah magnitude magnitude pada arah X, magnitude pada arah Y dan dia ada daya paduan. Ni dia punya daya paduan. Ni kes ni apabila dia melibatkan XY ataupun VH, depend lah. Saya zaman belajar tu saya tak pakai VH, saya pakai XY. Kan? V ni ialah Y, H ni ialah X. Zaman saya belajar dulu. Tapi yang peringkat awak ni tak apalah. VH ni lagi baguslah sebab awak boleh tahu ni vertical, ni adalah horizontal. Kan? Dan juga arah dia. Okey, magnitude dan arah. Daya ni memang dia ada macam tu sifat dia. Dia ada magnitude dan dia ada arah dia. Ni magnitude dan ni dia punya arah dia.
Okey, ini yang saya tunjukkan pada awak di semasa kuliah kita yang pertama dulu. Saya dah cerita awak tentang hukum daya. Okey, ni sebenarnya ni punca kuasa ni yang keliru pula. Punca kuasa. Macam tu kan. Macam tu lebih kurang. Punca kuasa. Okey. Jangan awak keliru pula kata tanda apa ni. Punca kuasa ialah punca kuasa FB kuasa 2 tambah FH kuasa 2. So, dia adalah tentang daya yang bertindak. Okey. Apabila daya yang asal, okey, daya yang asal, bentuk dia ialah macam ni lah. Ini yang kita belajar semasa di tingkatan 4 dulu, subjek fizik. Dalam subjek fizik, cikgu awak dulu ajar awak macam ni lah bentuk dia. Daya ni, dia ada daya ni dia ada anak panah. Dan arah anak panah tu penting. Ya, arah pada anak panah tu ialah penting jugalah. Okey. So, dan daya ini ialah hasil tambah daya-daya. Daya paduan ni ialah hasil tambah daya-daya. Dan daya ni dia ada magnitud dan arah dia. Itu yang kita belajar semasa di tingkatan 4 dulu. Kalau masa di form 3 tak belajar ni macam ni. Dia cuma belajar daya je tapi dia tak belajar tentang hukum vektor. Ni adalah hukum vektor. Okey. Dan dari segi istilah pula, dekat sini pula kita namakan dia sebagai fx ataupun awak boleh juga pakai dia sebagai f hash. Fx ataupun f hash. Ataupun dekat sini ialah awak pakai dia sebagai fy dan fy, ataupun awak boleh juga pakai dia sebagai f vertikal. Okey, pada arah dia f vertikal dan kat sini awak boleh pakai f horizontal. Okey, f horizontal. So dekat sini yang kita pakai, yang tadi kita pakai f ni kat sini. Kita pakai f. Okey. Aerostatic f. Tetapi dalam kes kes ni, kalau di zaman sekolah dulu masa form 4, cikgu awak akan pakai A, betul tak? Dia akan pakai A. Okey. Ataupun dalam formula ni, kalau tengok pada formula ni dia pakai FA. Dia pakai sini ialah FA. Ini dia FA ni. Okay, FA. So dia ada formula dia. So sekarang ni dan kita kena tengok arah. Sekarang ni kita kita lihat arah anak panah. Ni theta satu lagi. Okey, satu lagi ialah dia punya theta. Okey, dia punya theta dia kat sini. So dia setiap satu ni ada formula dia. Okey. Theta ni dia theta ada di sini. Okey. Dan kita tengok pada kes untuk kita lebih memahami lah. Okey, ataupun saya tunjuk yang ni. Kalau kes yang ni kan, saya beritahu dia mesti 90 darjah ke plate kan. Tak kira lah plate flat ke ataupun curve kan, dia mesti 90 darjah. Okey. So dia punya gambar rajah daya dia ada dua arah. Satu, dia ada arah ke sini, positif lah, dan ada satu lagi arah ke sini ialah negatif. Dan yang dipanggil F1 ni. Okey. F1, F2, F2 kat sini ataupun F hash kat sini, FB kat sini. Okey. Langkis ni ialah ni adalah F hash. Okey, ni F hash. F hash nilai dia positif dan ada satu lagi FV. FV ni kalau ikut pada gambar rajah kita, FV ni nilai dia ialah negatif. FV ni nilai dia negatif lah. Dia adalah negatif.
Kalau ikut kepada gambar rajah kita ni lah. Tetapi sama macam cikgu awak dulu ajar, ni negatif FB sebab dia ke bawah. Dia kalau ke atas baru dia positif. Okey. Kalau ikut apa yang cikgu kita lah, cikgu awak, cikgu saya dulu ajar, inilah yang dia ajar. Betul tak? Dia ajar bahawa ke atas adalah positif, anak panah ke bawah negatif. So yang ni anak panah dia ke bawah, of course lah dia negatif lah. Itu yang cikgu kita ajar dulu kan. Cikgu saya, cikgu awak sama lah. Tetapi apabila di peringkat yang lebih tinggi awak belajar, kan, sama ada diploma ataupun ijazah, maka pensyarah kata tak semestinya. Pensyarah kata tak semestinya ke bawah ni negatif. Dia depend pada yang awak decide di peringkat awal. Kalau awak decide dia positif ke bawah, maka awak menjawab soalan tu sampai habis pun awak kena anggap yang ke bawah tu ialah positif. Sehingga awak jumpa soalan lain lah. Ya. Tidaklah dia akan jadi negatif je semua, tak. So dia depend pada awak. Kalau cikgu mengajar dulu, biasanya dia akan buat satu simbol, sama dululah belajar. Kan, apabila dia bagi jawapan dia akan buat simbol anak panah. Kalau awak masih ingat lah. Kan, dia buat simbol anak panah ke bawah. Tapi janganlah ke bawah kan. Biasanya kita dulu, cikgu suruh lukis ke atas. Lukis anak panah buat ke atas, kita nak bagi jawapan. Dan satu lagi, kita kena bagi simbol anak panah, lepas tu kita bagi simbol positif. Lepas tu barulah kita bagi jawapan dia. F. Maknanya ke atas tu ialah positif. Barulah kita bagi berapa? 50 kilonewton contoh dia lah. Newton. So dia main simbol macam ni. Anak panah positif. Kan, anak panah ke kanan positif, dia main simbol je. Itu masa kita di sekolah menengah lah. Kan, subjek fizik. Tetapi apabila sampai peringkat sekarang, tak perlu. Tak perlu kan? Dia tak perlu. So, apabila kita starting dengan negatif, dalam soalan yang sama lah. Dan kita jumpa kes yang berikutnya juga, ke bawah ialah positif juga. Kalau kita andaikan dia sebagai positif. So, dia ada perbezaan lah sikit. Sebab, kenapa saya kena jelaskan benda ni? Sebab saya pun tak tahu. Saya rasa mungkin ada di kalangan kelas awak ni yang pernah ambil subjek fizik kan. Dia kena bagi penjelasan lah. Takut dia keliru nanti. Nanti kata, dulu belajar asal lain. Sudah. Dia jadi pening. So, saya kena maklumlah pada awak bahawasanya itu keadaan yang sebenar bila sampai ke peringkat. Sebab apa? Sebab zaman saya tak ada diploma. Saya buat degree. Saya pun pening dulu. Kenapa pula? Lain pula cerita dia ni. Ya. So, sampai peringkat awak saya kena beritahu lah. Okey. Terusnya, kita tengok pada contoh. Dia suruh kita tentukan nilai daya kat sini lah, di resultant force ni on the curved part of the base by referring figure below. Okey. Ini ialah pintu air juga. Kita nak kira kat yang ni kita ambil yang ni. Okey, soalan ni dia ada kelemahan dia tak bagi lebar dia berapa. Kat sini baru dia bagi 17 meter lebar. Tidak apa. Kalau dalam final, soalan macam ni kita anggap soalan salah lah. Dia tak bagi maklumat yang cukup. Dia just beritahu suruh awak kira daya rintangan berdasarkan gambar rajah ni. Itu je. Tapi berapa tebal dia tak bagi. Tak boleh lah. Okay. So, formula dia, ni dia formula. Ini adalah formula dia. Dan awak kena dapatkan mula-mula sekali awak kena bagi formula lah. Macam biasa. Bila dapat je soalan, kita kena tahu apa soalan tu minta. Dan first step ialah kita kena tunjukkan formula dia.
Okey, so ini formula dia yang kita pakai. Dan kita, ini adalah kaedah dia untuk kita kira F hash. Ini formula HV pula. HF ni adalah formula yang sama je tadi. Okey, F hash rho 1000 G 9.81 darab A 12 darab 1. Okey. A ni ialah luas luas. Anak panah yang berlaku ni dia punya jari ni, awak jangan klik ni. Ni adalah jari. Okey. Anak panah dia berlaku lebih kurang sekitar inilah. Inilah lebih kurang. Nilai daya dia. Daya yang disebabkan oleh apa ni? Oleh air. Air yang tekan. Okey. Sekejap, kenapa dah satu pula? Tebal dia satu ke? Tengok balik. Tebal dia 17 meter. Oh ni tebal dia, sorry. Tebal dia ialah 1 meter. Tebalan dia ialah 1 meter. Dia tak bagi maklumat yang tepat pada kita. Tak apalah, kita ambil ni. Okey, dia punya bukan long tu. Ni bukan long, ni adalah tebal. Okey, ketebalan dia adalah 1 meter. Kita sebenarnya bermain dengan gambar rajah 3D sebenarnya. 3D. Okey. So apabila ni gambar apa ni? Ini ni yang lengkung ni, AB ni. Saya plotkan dia. Kat sini ialah A, kat sini ialah B. Okey. So apabila kita tengok pandang kat sini kan, dia sebenarnya dia ada tebalan dia lah. Dia mesti kena ada ketebalan dia. Macam soalan-soalan yang sebelum ni kan, dia ada dia punya ketebalan dia. Contohnya soalan yang kita buat sebelum ni, ni dia. Dia mesti ada ketebalan dia 2 meter. Okey. Dia punya lebar dia lah. Kita pakai lebar kan. Lebar pun boleh lah. So mesti kena ada. Yang ni bukan 1 meter, bukannya 1 meter long. 1 meter lebar. Lebar dia ni ialah 1 meter. So sebab tu luas dia, kalau kita tengok sudut pandang kat sini kan, luas dia, kalau awak tengok kat sini, luas dia akan jadi 12 ni ya. Ni sebab dia jadi sama je. Jarak sini ke sini dengan jarak sini ke sini ialah sama. So luas dia tak ada buat sini. Copy. Okey, tak ada tak apa. So luas dia, apabila awak tengok dari sudut pandang tu, dia akan jadi macam ni. Bentuk dia akan jadi macam ni. Bentuk dia akan jadi macam ni. Okey, bentuk dia akan jadi macam ni. Di mana 1 meter ni berlaku kat sini. 1 meter. Okey, 1 meter. Dan dekat sini ialah 12 meter jari dia. Jari dia ni ialah jari sama kan, sini ke sini sama lah, 12 meter. So ini luas dia. Okey. So itu yang darab 12 darab 1. Okey, seterusnya ialah macam mana dia dapatkan HC. HC ialah 12 bahagi dengan 2. Okey. Sebab apabila dia tengok gambar rajah macam ni saya beritahu awak sekali. Ini F hash. F hash ni dia berlaku kat sini, betul tak? Dia berlaku kat sini. Warna merah juga. Okey. F hash ni berlaku kat situ. Dan ada satu lagi kat sini. Betul tak? Sebab dia ke bawah, yang ni pun ke bawah jugalah. Okey. So yang ni anak panah dia macam tu. Ni ke bawah. Okey. So F hash ni, yang ni F hash. Okey, itu F hash. Yang kita nak cari ni, FR yang kita nak cari ni, yang ni. Yang ni FR. F hash ni dia. Apabila awak tengok kat sini, dia punya luas dia ialah 12 meter, darab tebal dia 1 meter, ni luas dia. Okey, so apa pula dia punya HC dia? HC dia pun sama juga. Bentuk dia macam ni. Kalau bentuk dia macam ni, okey, bentuk dia macam ni.
Okey, kalau saya copy ni, bagi awak faham, akan senang. Okey. Macam ni. Nampak tak? Macam ni. Ini ialah pandangan dari horizontal. Ni pandangan horizontal. Dan pandangan hash. Pandangan hash. Kalau awak tengok dari sudut pandang hash lah. Pandang hash macam ni bentuk dia. Yang awak tengok dari sini bentuk dia macam ni. Ini tetap 5 meter juga. So kat mana berlaku hash C ni? Hash C ni berlaku di tengah-tengah. Kan, dia akan berlaku di tengah-tengah. Itu yang 12 meter ni. Kan, dia berlaku di tengah-tengah. Sebelum ni saya ada jawab macam mana nak dapatkan tengah-tengah ni. Saya beritahu awak ialah biasanya kita akan cross lah. Betul tak? Kalau awak masih ingat. Kita nak tahu dia kat tengah-tengah dia kat mana. Biasanya kita akan cross. Kan? So kat sinilah dia punya tengah-tengah dia. Okay. Kalau kat sini tengah-tengah dia, so jarak daripada sini ke sini ialah 6. Jarak dia daripada ni permukaan ni ialah 6 ke tengah-tengah ni 12 bahagi dengan 2. So kat sini kita akan dapat 6 meter. 6 meter. Okey. Meter. So kat atas ni terdapat 6 meter. Ni tengah-tengah ni ialah 6 meter. So tambah dengan 5 meter. So kita dapat 11 meter. Okey. Ini tak payah buat macam ni lah. Sebab dia memeningkan. So awak tengok sini je. So HC ni ialah titik tengah ni. Nilai HC yang awak kira. HC ni ialah titik tengah ni. Ke mana? Ke permukaan air. Bukan permukaan objek. Itu pun ada juga student silap. Dia kata ke permukaan objek. Salah lah. Kan? Sini ke sini. Ini adalah HC. So 6 tambah 5. Ni dia. Ni HC ni. Kat sini berlaku HC. So yang ni kita tak payah pakai macam ni lah. Sebab dia akan memeningkan awak nanti. So just pakai sini tu. Kita pakai 11. Okay. Kita tu pakai 11. Sebab dia 6 tambah 5, 11. So awak pun kira. Dah kira, just masuk nilai. So awak dapatlah. Ini baru F hash. Iaitu satu sudut pandang F hash. Okay. Step yang seterusnya. Step yang seterusnya ialah awak nak kira FV. Ni step yang seterusnya ialah FV. Sebab dia ada pada dua arah. So awak kena kira FH dan FV. Okay. Pada FV, FV ni, okay, FV ni kat sini. FV. So dia pandang daripada anak panah ni, dia pandangan dia ialah dia pandang daripada sini. Okay, dia pandang daripada situ. Ni FV. Dan kalau FX tadi, dia pandang daripada sini. Tak sama kan? Ni anak panah. Salah pak. Ni FH. FV ni pandang daripada sini. Okey, so sekarang ni pandangan kita daripada sini. Rho sama standard 1000 G. G ni ialah 9881 V. V ni sekarang ni ialah isi padu yang berada di sini. Berapa isi padu yang berada di sini? Ini yang dia buat kaedah ni dia. Kita nak cari sekarang ni ialah isi padu. Kita cari isi padu dulu lah. So isi padu ni ni dia gambar rajah dia. Isi padu ni V1 ok,
Okey, B1 ni isi padu ni, ke atas ni. B1 ni isi padu keseluruhan ni. Isi padu keseluruhan. B1. Okey. B1 isi padu keseluruhan. B2 isi padu bulatan dalam ni. Isi padu lah, bukan luas, isi padu. Okey. Kalau awak tengok B1, kalau awak nak kira B1 apa? Kita kira satu-satu lah supaya tak keliru. Kenapa dapat ni? 12 darab 17 darab 1. 17 ni macam mana dapat? 12 ni awak tahu lah, ini 12. Ini isi padu keseluruhan lah B1. Sebab yang kita nak sebenarnya ialah yang kita nak sekarang ni, isi padu yang kita nak B ni, B yang kita nak ni ialah yang warna biru ni. Ni yang kita nak. Ni B ni yang kita nak. Ni dia. Isi padu yang warna biru ni. Isi padu air ni yang kita nak. Kita nak buang ni. Isi padu yang separuh belakang kita tak nak. Kita nak isi padu air ni. Ini B. So B1 isi padu keseluruhan tolak dengan B2 lah. B2 ni yang separuh ni. Okey. 12 ni kita tahulah. Inilah 12 dia bagi kita. So ni adalah 12. Ini adalah 12. Jadi kita tahu. 12. Ini 12, ini 12. Ini kita tahu. Okey. 17. Satu kita tahu tebal dia. 17. Macam mana kita tahu dia 17 ni tinggi dia? Ni, sebab dia tambah dengan 5. 12 tambah 5. Ya, 12 tambah 5. So dia adalah 17. So nak cari isi padu dia ialah 12 darab 17 darab 1. So dapat isi padu keseluruhan. Tetapi adakah isi padu tu kita pakai? Tak. Kita tak boleh pakai isi padu tu. Sebab isi padu yang B ni ialah isi padu keseluruhan. Kita tak boleh pakai isi padu keseluruhan. Kita nak cari yang isi padu ni je. So tolak dengan B2. B2 kat sini. Okey, B2 ni ialah dia adalah separuh bulatan. Dia adalah suku bulatan. So dia bagi dengan 4. Ni bukan pi D kuasa 2 bagi 4 lah, jangan pening ni. Formula ni ialah pi J kuasa 2. Pi J kuasa 2 adalah luas bulatan. Bagi dengan 4 sebab dia suku. Okey. Luas bulatan. Luas bulatan A sama juga dengan pi J kuasa 2. Pi J kuasa 2. Saya copy ni lah. Ni luas bulatan ni adalah pi J kuasa 2 lah. Pi ni J 12 ni kan. Kuasa 2. Ni adalah bulatan. Bahagi dengan 4 sebab apa? Sebab dia suku bulatan. Dia suku je. Dia bukan satu bulatan penuh. Dia suku je. Itu yang dia bagi dengan 4. Kenapa darab 1? Sebab lebar dia 1. Luas darab lebar dia akan jadi isi padu. So, ni adalah isi padu B2. Kaedah ni lah yang student salah. Kaedah dia tak nampak. So, dia tak boleh nak kira. Dia tak tahu berapa nilai B. Kan? Apabila suruh kira nilai B, banyakkan student dia ambil isi padu suku belatan ni sebagai B. Itu salah lah. Dia ialah isi padu sebab kita kena kira daya sekali. Dia adalah isi padu yang ditanggung oleh pintu ni. Berapa isi padu air yang ditanggung oleh pintu ni? Pintu ni. Isi padu yang air kat atas dia ni. Berapa yang perlu ditanggung? Okey. Yang ni B ni. Okey. So dapatlah nilai B. Apabila awak dah dapat nilai B, maka step yang berikutnya barulah masuk dalam formula. Okey. Barulah kita boleh kira nilai FB. Okey. So FB nilai dia ialah 1000.981 dan 90.88. So awak dapati jawapan dia ialah 891. Okey. So daripada gambar rajah ni kita dapati bahawa nilai FH ni ialah 1294 kN, nilai FB ialah 891. So berapa nilai FR? So formula FR, maka formula FR ni pun digunakan kita pakailah. Simple je. Bila kita dah dapat tu kita boleh katakan kita dapat keseluruhan lah. Okay. So step seterusnya kita kira nilai FR. Okey.
So kita dapat berapa nilai FR. So FR dia, ni nilai FR. Dan soalan ni kalau ikutkan dia tak suruh pun kira arah. Okey. Dia kata kira resultant force saja. Kan? Tapi tak apalah. Kan? Awak alang-alang tu awak kira je lah. Ni dia formula yang tadi. Okey, formula direct to formula. Ini formula yang awak dah belajar. Formula ni awak belajar daripada zaman awak sekolah lagi ni. Okay, awak lupa kan? Cuma dulu kita belajar tan theta sama dengan Fy bagi Fx. Dulu kita belajar macam itu. Tan theta sama dengan Fy bagi Fx. Tapi samalah lebih kurang. Dia cuma pindah-pindah aja. So faham tak faham? Cuba respon. Faham. Faham, alhamdulillah. So inilah gambar rajah dia. So awak nanti inilah 3 gambar rajah ni awak untuk memahangkan awak. Untuk memberi kefahaman pada awak. So FB, Fx ni ialah arah dia. Sebab dia ada lengkung. So dia ada pada arah F dan arah F, FB dan FH. Tak samalah. Sebelum ni pada satu arah saja. Sebelum ni hanya pada satu arah. Sama ada arah ni ke atau arah ni kan. Tapi kali ni awak tengok FB dia pakai rho GB. Dan rho GB. Kalau yang ni dia pakai rho GAHC. Rho GH lah kita pakai sebab dia lateral. Okey. So tak nak buang masa, dah pukul 3. So kita pergi lagi pada yang lagi susah. Dia kurang je sebenarnya, dia kurang. Ini tebal lah, ini awak tengok ni, ini tebal dia, ketebalan dia. Ini bukan gambar rajah dia bentuk macam ni, tak, gambar rajah dia lengkung macam dia. Ini ni ketebalan, okey, ketebalan. Sebab dia nak kira nanti berapa nilai B yang ke atas ni pula. Okey, saya nak pergi ke toilet ya, dalam seminit je. Seminit nanti sama balik. Okey, kita sambung. Ini sama juga, cuma gambar rajah berbeza. Soalan ni pun soalan yang sama, betul soalan yang sama. Okey. Kita bawa ke tepi, aku tak muat. Dia suruh dapatkan resultant force pada permukaan yang melengkung. Permukaan yang melengkung. Kan? Tak tahulah dinding apa, tak tahulah pintu air ke, mungkin dia dinding ke, tak tahulah kan. So dia melengkung, lepas tu dia flat. So soalan nak suruh kita kira daya air yang dikenakan pada dinding. Okey. So
Daya samalah. Daya dia akan bertindak macam ni lah untuk dia. Untuk dia macam tu lah. Tindakan daya. Nak panah. Dan yang ni yang kita nak kira ni. Ini adalah arah dia. Ini adalah arah pada paksi V dan atau paksi H. Atau Y atau Z lah. Y, X atau Y. Okey, so apabila dia minta dapatkan, yang step dia sama juga. Yang pertama sekali ialah awak kena tulislah apa formula dia macam biasa. Dan apabila dia tanya awak je, awak kena buat formula dia supaya lebih tersusun. Supaya lebih tersusun. Tanya je soalan, tu keluar formula dia. Okey, FV yang ni, FH yang ni. So yang kita nak art ni ialah kat sini lah. Kalau zaman sekolah dulu kita panggil cikgu pakai art lah kan. Tapi kat sini pakai F art ataupun dia pakai art sama je. Tengok tadi pakai F art. Sekarang ni dia pakai art. Kan, tak kisahlah pakai art ke F art ke, sebenarnya tak kisah. Okey. Oh dia dah buat kat sini. Samalah. Ni pun awak boleh pakai juga yang ni. Kalau awak tengok dia sebenarnya samalah dengan yang lukisan kita tadi. Kan, ni cikgu awak dulu pun ada ajar kan. Dia gambar, dia memang awak tengok macam tu nampak macam complicated. Sebenarnya dia sama je. Ni cikgu ajar dulu macam tu kan. Macam ni. Tak macam tu lah. Okey. So apabila awak nak kira, awak kena kira satu-satu lah. Iaitu awak kena dapatkan dulu dia punya horizontal force. Okey, awak kena dapatkan dulu dia punya horizontal force. Kita tengok apa maklumat yang tak ada. Kan? Apa maklumat yang diberi dengan apa maklumat yang dia tak beri lah. Okey. So kita cari horizontal force dulu dan ini persamaan dia. So rho awak tahu 1000 G981 nilai A awak tak tahu. Nilai A dan HC dia berapa. So dua nilai ni tak tahu. Cuma awak tahu horizontal ni ialah sudut pandang dia daripada sini ke sini. Itu adalah FH, horizontal force punya sudut pandang dia. Okey, ini sudut pandang dia. So luas dia ialah luas kat sini lah. Luas kat sini. So kalau awak tengok area dia ni. Sebab apa dia guna area dia ni? Sebab kalau awak pandang dia daripada sini, awak nampak dia bentuk dia macam segi 4. Okey, awak nampak dia macam segi 4 juga. Okey. Dan 4 meter ni, silap gambar rajah saya. Okey, awak akan nampak dia macam ni. Lebih kurang. Awak nampak dia macam ni. Okey, 4 meter yang ke atas ni, ini dia. Ke atas ni ialah 4 meter. Dan jari dia 2 meter, maknanya sini ke sini juga 2 meter. So kat sini ialah 2 meter. So luas dia 2 dan 4 ialah 8 meter. So dah dapat dah luas dia. So sekarang ni, step yang berikutnya ialah nak dapatkan nilai HS. Okey, nak dapatkan nilai HS. Tengok pula. Nilai HS Okey, HS kalau awak perhatikan bawah sikit. Okey. Ini sudut pandang F ni. Kalau awak perhatikan ni permukaan air dia ada buat macam ni kan. Dia ada buat macam ni. Okey.
3 meter daripada permukaan air. Ini permukaan air. Kita tak ambil yang ni lah. Okay. So, sebab ni dia mendatar. Okay. So, permukaan air ni kat sini lah. Sini permukaan air. So, dia 3 meter dari permukaan air. Untuk dapatkan HS ni dia berlaku di tengah-tengah kan. Saya dah beritahu awak, tengah-tengah ni. Awak boleh guna apa saja kaedah untuk awak dapatkan nilai HS. Biasanya kita akan cross lah biasanya. Tengok pada jenis objek juga, segitiga ni boleh lah kan. Okey, dia berada di tengah-tengah. So, kalau dia berada di tengah-tengah, dua ni tu yang dia bahagi dua ni. Kan? Sebab dua ni bahagi dua sebab dia berada di tengah-tengah ni. Okey, dia berada di tengah-tengah ni. So, berada di tengah-tengah ni ialah 1 meter. Kat sini ialah 1 meter. Okey, 1 meter. So, kalau sini 1 meter, tambah 3 meter akan jadi 4 meter. Itu saja. Dia tak ada formula pun. Awak jangan pening ni formula apa pula. Tak. Saya memang ajar student saya untuk dapatkan HS tanpa menggunakan formula. Saya ajar student saya. Sebab saya nak student faham. Kan? Saya nak student faham. Macam mana nak dapatkan nilai HX ataupun HC lah. Saya guna dia HC. So, bila awak dah dapat dua nilai ni, just masukkan dalam formula. Okey, awak just masukkan dia dalam formula. Okey. Dia cara dia kira tu tak tersusun, jadi saya kena susun. Okey. 6.81 darab 8 darab 4. Ni 10/3. Ini pun satu juga masalah. So dia bukan 10/3. Dia adalah 1000. Rho air. Rho air adalah 1000. Ini adalah 1000. Okey, 1000 dan darab dengan 9.81 darab dengan 8 darab dengan 4. Ini formula dia. So awak pun kira, saya malah nak kira, just copy. So awak dapatlah dia punya jawapan dia. Okey. Simple je, betul tak? Dan awak kira dia dalam unit kilonewton. Kalau tak nak kira dalam unit kilonewton pun tak ada masalah. Pakai newton pun betul. Unit SI. Okey. Yang kedua ialah FV. FV ni ialah sudut pandang dari atas ni. FV ialah sudut pandang dari atas. Okey, sudut pandang dari atas ni ialah FV. FV ni dia pandang dari atas. So dia kena ambil kira semua lah ni. Sebab dia kira isi padu, dia bukan kira luas. Buat yang ni kira luas, yang ni dia ambil kira isi padu. So dia kena ambil kira juga berapa dia punya lebar dia. Okey. Ini dia. Dia punya kaedah pengiraan dia. Ini dia punya kaedah pengiraan. Okay, saya akan ajar awak macam mana cara nak kira ni ya. Okey. V ialah V1 tambah dengan V2. Kenapa dia buat macam tu? Gambar aja asal. Saya berpening yang dah conteng tu. Okay, kita ambil yang asal. Dan tunjuk pada awak kat mana V1, V2 ni. Okey. Ya. Ni dia. Okey, kalau awak tengok kat sini. V ialah V1 tambah V2. V1 ni berlaku di sini. Di sini. V1 ni berlaku di sini. Bukan dalam ni. Dia kira air ni. Isi padu ni ialah isi padu air. V1 ni berlaku di sini. Kat sini ialah 3 darab dengan berapa ni? 2 darab dengan 4. So kita akan dapatlah dia punya isi padu dia. Saya lakarkan untuk awak. Okey, ni isi padu ni. Silap. Ni isi padu ni ya. Isi padu yang bahagian atas ni.
Ni isi padu dia. Ni dia punya isi padu dia. Ni ialah B1. Okey. Yang bahagian atas ni. Sebab atas ni dia kata 3 meter kan. Ni 3. So dekat sini 4 meter, darat 2, darat 3 meter. Ini 3 meter. So awak dapatlah isi padu yang bahagian atas ni. B1. Bagi susun, bagi cantik sikit susunan. Okey. Seterusnya, B2 ialah isi padu yang dekat bawah ni. Kat bawah ni. Okey. So, formula yang dia pakai ialah pi J. 3.142 ni bukan 3.412 ni. Dia nota ni kadang-kadang dia memang macam ni. Kan? Ini bukan 3.142 ni. Ini pi sebenarnya. Pi ya. Mana nak ambil pi tadi? Ini dia pi. Dia sebenarnya pi ya. Pi J kuasa 2. Saya beritahu tadi ya. Pi J kuasa 2 ialah formula luas. Yang ni. Yang ni ialah luas. Ingatlah pi J kuasa 2 tu ialah luas. Luas ya. Formula luas. Pi J kuasa 2. Bahagi 4 sebab dia suku bulatan. Dan kenapa dalam 4? Dia punya lebar dia. Okay? Dia punya lebar dia ialah 4. So kita dapatlah nilai B kuasa 2. So pada dapat, maka kedua-duanya kena tambah. Yang ni bukan kena tolak. Sebab apa? Sebab yang ni ke atas. Yang ni dalam ni. So kita tambah. Ya, sebab tu tengok kenapa contoh tadi tolak. Kenapa ni kena tambah pula. Sebab itulah. Sebab dia tengok pada kes. Yang ni satu. Yang ni satu. Dia kes berbeza-beza. Okey. Okey, seterusnya. Bila awak dah dapat dah nilai ni, maka awak kena masukkan dia ke dalam formula lah. FB. FB punya formula. Dia ni vertical force. Okay, so awak kena kira lah dia punya vertical force dia. Ni formula dia. Okay. Rho constant air, memang air 1000 nilai dia. G9881 darab B yang kita kira ni 36.57 ni termasuk sini. So kita dapatlah jawapan dia dalam unit Newton. Pengiraan tu jawapan dalam unit Newton. So tak kisahlah awak nak convert pada kilonewton ataupun tak, pulang pada awak. Kecuali soalan minta berikan jawapan dalam unit kilonewton, so awak kena bagi unit kilonewton lah. Mungkin kat situ ada setengah markah atau 1 markah saja untuk convert tu. Paling tinggi pun 1 markah, kalau tak 0.5 markah. So awak dapatlah vertical force. Okey, apabila awak dah dapat vertical force, maka step yang berikutnya ialah awak kena kira lah dia punya resultant force. Okey, just masukkan kedua-dua nilai yang awak kira. Nilai ni dan nilai ni. Itu saja. Senang. Okey. So bila awak dapat, ni jawapan dia lah. Dan kena punca kuasa 2 kali. Okey, kena punca kuasa 2 kali. Senang je kan? Kalau kita faham memang semua soalan pun senang sebenarnya. Tapi kenapa student ramai gagal subjek ni? Sebab dia tak faham. Dia tak faham pun. Okey. Dan ini adalah gambaran dia lah. Ini tak lukis pun tak apa. Kan? Ini cuma gambaran. Dia nak beritahu awak. So apabila dah ada gambaran ni, tak payahlah awak nak kata FV dia negatif. Sebab memang FV anak panah dia ke bawah. Kan? So inilah bentuk dia. Ini FV, F hash dan R.
Sepatut arc pun negatif, nilai arc ni negatif patutnya. Kalau tengok pada nak panah ni, nilai arc ni negatif. Tapi tak payahlah kan. Awak nak buat negatif posterior pula. FB ni jawapan dia sebenarnya negatif. Tapi sebab ada gambar rajah ni tak payahlah buat jawapan dia negatif. Tapi ada kes nanti dia akan jadi negatif. Ada kes nanti. Awak akan jumpa. Lebih dia soalan yang mana dia banyak melengkung. Dia banyak melengkung, itu awak akan gunalah. Masa tu awak nampak apa yang saya cakap tentang posterior negatif. Sekarang ni memanglah tak nampak kan. Okey. Awak nampak macam tak ada faedah pun posterior negatif. Jawapan dia positif juga. Tak. Nanti awak akan jumpa nanti. Okey. So ni adalah magnitude dia dan juga dia punya arah. Okey. Magnitude daya ni dia ada dua, satu magnitude, satu lagi ialah arah. Okey. Magnitude dan arah. Okey, ada apa nak tanya? Tak ada. Okey, kalau tak ada tak apa, kita pergi lagi. Pada yang lebih susah. Okey, ini ialah berkaitan dengan rectangular wall. Ini adalah tembok penahan. Bawah tajuk apa ni? Ada force vertical. Okey, gravity dam. Iaitu berkaitan dengan empangan. Ini dia kata empangan. Salah, empangan ke retaining wall ke, tapi fondasi konsep dia sama je. Cuma yang membezakan dia adalah dari segi reka bentuk dia saja. Tapi dari segi konsep daya-daya dia sama juga. Okey. So kita cuba selesaikan ini. Kalau awak tak faham, awak boleh breakkan saya boleh explain. Jangan malu, kalau awak malu awak uji sendirilah. Okey. Ini adalah dam. Dia kata dam pun dam lah. Okey, so dia suruh kira hydraulic force over the dam wall dan juga center of failure height. Okey. So daripada gambar rajah ni kita okey, HC berada kat mana HC? Ni awak dah kena kira juga. HC berada kat mana? HC berada di tengah-tengah kan? Tengah-tengah ni ke permukaan air. Bukan kat atas ni, permukaan air. Itu adalah HC. Okey. So HC saya rasa mungkin ada kat sini. So dalam kes ni nilai hydrostatic force ni mungkin ada di sinilah. Dia mesti berada di bawah HC. Dia berada di bawah HC. Okey. So soalan ni suruh kita dapatkan nilai F. Berapa nilai F? Tak nampak F. Okey. Tukar color. Okey. Soalan suruh kita kira berapa nilai F. Dan yang kedua ialah nilai HP. HP berada di atas ni lah, iaitu di titik persilangan. Ya, di antara permukaan air ke titik di mana daya digunakan. Itu ialah HP. HP. Soalan suruh kita kira HP dan juga nilai F. Dia tebalkan dia bagi nampak HP dan ini adalah F. F tak nampak pula. Cuba sekali lah, tebalkan dia F. Ini F. F lah. F dan HP yang kita nak kira sekali. Okey. So formula hydraulic force formula sama, iaitu kita pakai rho GHC darab A. Okey. So rho okey. Rho ialah 1000 rho 1000. Ya, bagi buat cantik tu. Okey, rho adalah 1000 sebab dia air. G 9.81, HC ialah 4.5 bagi 2, 4.5 bagi 2, kat sinilah berlaku. Kalau awak tengok nilai dia berlaku sini, berlaku di tengah-tengah ni.
Dia memang berlaku dengan objek tapi disebabkan permukaan air ni cetek. Tu dia soalan ni nak terang pada awak supaya awak lebih memahami. Okey, kalau tengok pada gambar rajah ni HC berada di sinilah tempat HC. Okey, so parah ni ke permukaan air. Ni sini permukaan air kan. Ni. Ini adalah HC. Okey. HC ataupun HS. Kita pakai, tak kisahlah awak nak pakai HC ke HS. So 4.5 bahagi 2 saja. 4.5 ni lah. Ataupun awak nak buat cara yang susah boleh juga. Kan? Cara yang susah awak nak buat. Tapi dah dibagi kat sini, kita ambil direct lah kan. Okey, so nilai ni 4.5 darab 5 ni apa benda pula? 4.5 darab 5. Ni 4.5. Ni kita nak cari luas dia. 5 meter. Awak tengok dia bagi kita dalam bentuk statement kat sini. Iaitu 7 meter height. Dia bagi kita tebak, dia bagi kita 3 meter. Ada student yang beritahu saya, cik, dia bagi sini 5 meter, kat sini 3 meter. Dia beritahu pengawas. Pengawas pun tu decide soalan ni silap. So kena ubah. Kat sini bukan 3, sini 5. Dah jadi tukar pula soalan 5 pula sini. Sebenarnya tak, kan macam tu. Dia 5 meter long ni sebenarnya dia punya, dia sebab apa empangan dia panggil long? Sebab panjang empangan tu. Dia kata panjang empangan tu 5 meter. Maknanya yang ni kerata rentas dari sudut pandangan sisi. Kan? Tapi kalau pandang dari depan, kalau pandang dia ada force kan? Dia pandang dia kat sini kan. F ni kita pandang dia dari sini. So pandang dari sini, bentuk dia akan jadi macam ni. Bentuk dia akan jadi macam ni. Okey. Silap. Bentuk dia macam ni. Tak apa. Okey. So kat sini 4.5 meter. Yang ni 4.5 meter. Kat sini 4.5 meter. Dan dekat sini dia punya 5 meter dia. Tu yang kita kira luas dia 4.5 darab 5 meter. Sebab dia pandang daripada sini. Kan? 4.5 ataupun nak bagi awak faham macam ni lah. Okey. Dan dia sebenarnya ni yang atas ni 7 meter lah kalau tengok daripada yang atas ni. Tapi atas ni kita tak kira yang lebih ni. Kita kira yang kena air. Yang lebih-lebih ni semua kita tak kira ni. Yang lebih ni kan. Tak kira. Sebab kita nak tahu daya dikenakan pada air. So kita kira dari paras air saja. So tu yang kita dapat ni. So apabila kita kira dapat jawapan dia dalam unit Newton. Dan seterusnya kita convertkan dia dalam unit Newton. Ataupun awak tak nak convert, depend lah pada awak. Okey. Seterusnya, untuk dapatkan center of pressure, nilai HP soalan ni agak simple sebenarnya. Okey, center of pressure iaitu awak kena kira momen luas kedua. Momen luas kedua apa? Momen luas kedua segi 4 ni lah. Okey. Dan theta dalam sudut 90 darjah, saya beritahu awak 90 darjah. HC kita dah dapat tadi. A kita dah dapat. So tak ada problem lah. Just nak kena kira momen luas kedua. Saya malah kira ambil sini. Okay. So ini adalah momen luas kedua. Momen luas kedua. Ini pun student banyak buat salah. Apa kesalahan yang student buat? Iaitu dia ambil momen luas kedua keseluruhan ni. 7 darab 3/3. Dia buat macam tu. Salah lah. Dia sepatut ambil yang dari pandang ni je, yang sampai sini je ni. Okey. Ini je sepatut yang dia ambil. Okey. Dan student pula kadang-kadang dia tanya, cik, mana satu D, mana satu T? Kan? D ni depth. Depth dalam dia punya tinggi dia. Kedalaman air ni lah. Depth.
B ni ialah base. Base lah. Base dia ialah dia punya lebar dia 5 meter, jarak 4.5, itu saja kan. Tapi student buat leceh, jadi dia kata tak faham. Ada yang ambil 5/3, 4.5 dah 5/3, dah macam-macam merepek. So kena ingatlah dan awak kalau tak faham boleh dah rujuk kat sini. Surat apa ni? Ini untuk surat 19. Sekejap. Okey, kalau awak tak faham, awak boleh tengok ni. Ya, ni untuk surat 16. Okey, kalau awak tak faham, awak boleh tengok ni. Ni Puan Balkis yang buat nota ni. Ni. Okey. Awak boleh tengok formula ni. Patutlah dia penulis ni. Ni base dia B darab A. Ni A ya. Kalau kita pakai D lah kat sini. Kan? Itu samalah. Kalau awak tak faham, boleh rujuk formula ni lah. A itu kawan dah ni A. Ni B. Okey. Ada ni. Ni dia. Sama lah kan? Ni A, kuasa 3. Kita pakai D kat sini. Memang biasa saya pun dulu pakai D. So, awak dah dapat dah berapa jawapan dia. Ni luas orang kopi pula. Kopi dulu sekali lah. Okey. Tolong respon dengan tak dengar? Dengar Cik. Okey, terima kasih. So kita dah dapat dah nilai momen luas kedua. Kuasa 4 lah, meter kuasa 4 bukan milimeter, meter. Zaman sekolah ni memang momen luas kedua kita ambil milimeter sebab dalam ni pun semua milimeter. Sekarang ni sebab dalam ni meter, 5 meter, 4.5 meter, so jawapan ni meter kuasa 4 lah. So awak masukkan ni 37.96, panjang sangat ni, ambil 3 titik puluhan je. Jadi 37.969 lah, 37.969 masuk sini. Darab dengan sing 1 lah. Okey, sing dia tu ialah sebenarnya dia adalah sing 90. Sing 91. Okey, sing 91 kalau awak kuasa 2 1, kuasa 100 pun jawapan dia 1. Kan, awak kuasa 100, kuasa 1 juta pun jawapan dia tak 1 juga. So 1 kuasa 2 ialah 1. Bagi dengan HC yang kita dapat ni, HS ni HC samalah 2.25. Darab dengan A 22.5. So dah tambah dengan 2.25 dapatlah 3 meter. So HP kita 3 meter, HS kita 2.25 meter. Macam mana pun nilai HP tetap lebih tinggi. Dia lebih dalam. Sebab apa? Sebab dia dah tengok formula pun dah tahu dah, sebab akhirnya tambah juga dengan 2.25. Kan? So dapatlah very simple example. Okey. So saya harap soalan yang biasa macam ni semua faham lah. Banyak lagi. Setengah jam lagi ada. Soal contoh yang terakhir. Sebab ada kuis saya kena habiskan semua juga ini. Okey. Hydrostatic force. Okey, yang ni masih lagi di bawah dam. Masih juga di bawah ataupun apa ni, retaining wall ke, tak kisahlah. Dalam soalan kadang-kadang dia kata retaining wall, kadang-kadang dia sebut embankment, tak kisah apa yang dia sebut, tapi konsep dia sama ada dia rock wall ke ataupun dia embankment ke ataupun dia dam ke, tak kisahlah. Tetapi awak kena tahu dia dari segi konsep dia tetap juga sama. Okey. Empangan ni ada banyak jenis empangan. Kalau awak belajar nanti, banyaklah. Ada empangan tambakan tanah, ada empangan konkrit.
Empangan tambakan pun design juga lah. Bukan kata empangan tambakan tu suka-suka hati orang kampung je nak tambah. Tak. Ada engineer yang design juga. Empangan konkrit lagilah orang design sebab nak tentukan bilangan cucuk yang kita pakai bilangan besi, riba tu kan, besi riba. Berapa BRC nak lapping, tu design lah. Okay. So soalan ni dia kata concrete dam, concrete dam. Yang mana bentuk dia adalah trapezium. Bentuk trapezium dengan ketinggian 10 meter dan 350 meter panjang dia. Panjang empangan 350 meter. Panjanglah 350 meter. Dan yang mana dia menahan air setinggi 8 meter. 8 meter air ni dia tahan. Empangan lah. Kan? Dia suruh kita tentukan nilai hydrostatic force. Perkara ni penting saya nak cerita kat awak. Sebab tu empangan ni kadang-kadang apabila air ni dia terlalu dalam, paras air meningkat. Okey, sekiranya paras air meningkat, sebab tu ada kes kena buka empangan. Sebab apa kena buka empangan? Sebab engineer yang design tu dia dah cakap lah. Engineer yang design dia tahu. Orang yang jaga empangan mana tahu kan? Orang GPS, Jawatan Parit Saliran yang jaga empangan. Dia kata kita kena buka empangan lah. Sebab paras air dah 8 meter, kena buka sikit, keluarkan dia. Bisa katalah kan? Ataupun 10 meter. Saya kata 10 meter, dia punya empangan ni, engineer kata paling tinggi boleh menahan lebih kurang dalam 8 meter je. Engineer beritahulah pada GPS. Orang GPS lah, Jabatan Parit Saliran. Empangan ni boleh tahan 8 meter je ketinggian. 8 meter tu tinggi juga kan. Lebih kurang bangunan 2-3 tingkat juga. 2 tingkat kan. 2 tingkat lebih. 2 tingkat lah. Bangunan 2 tingkat. Dalam lah kan. Contohlah saya bagi contoh ni. Kalau ikut sebenar lagi tinggi. Empangan ni boleh pergi 8 meter je. Kalau lebih je kena buka empangan. Dia pun akan buka, dia panggil split way dia akan buka. So menyebabkan ada kampung kena banjir lah. Kampung-kampung kat sini kena banjir. GPS buat tegasan. Tak boleh. Mesti kena buka. Sebenarnya bukan dia tak tahu apa pun sebenarnya. GPS orang yang jaga tu sebenarnya dia tak tahu apa pun. Dia jurutera juga. Jurutera GPS kan. Jurutera Parit Saliran, dia pun jurutera juga. Tapi dia tak tahu. Yang tahu adalah engineer yang asal design. Biasanya engineer, kalau dia kata 8 meter, biasanya dia boleh pergi 9 meter. Kalau air ni meningkat 9 meter pun dia masih okey lagi. Kan? 10 meter tak boleh lah, dah melimpah lah. Menyebabkan dia akan, sebab ni awak nampak, takkanlah tak boleh nak tahan. Awak tak boleh bayangkan air ni sampai sini je. Air ni jauh lagi di dalam ni. Dia bentuk macam tasik. Jadi yang jauh belakang ni, tu yang tolak. Tu dia jadi daya yang besar. Tolakan dia. Awak jangan duk bayang kolam ni kat sini je dia punya tutup dia. Kan? Bukan. Ini ni sebab dia takkan nak lukis panjang kan. Banyaklah kertas pakai. So, sebenarnya yang tahu adalah engineer yang design. Biasa engineer design dia akan design lebih. Kan? Dia kata 8 tapi kadang-kadang design dia boleh pergi 9 meter. Engineer yang design je lah. Kan? Dia tahulah sebab dia design. Kan? Jadi kalau lebih lagi 9.1 meter, 9.2 meter, menyebabkan empangan dia ni boleh pecah. Sebab memang dia punya hak dia 9 meter. Tapi dia tak akan beritahu 9 meter. Dia akan beritahu 8 meter. So 8 meter je dia kena buka. Dia kena buka. Kan? Dia jangan tunggu 9 meter baru dia kata buka. Buka tu 1 meter. Bukan kata banjir. Habis dengan rumah-rumah orang pun ditolaknya. Air akan tolak habis. Jadi bencana lebih dahsyat. Kan? Itu sebab dia. Okey. Tak nak meninggalkan masa tu di pada contoh lah. Lupa pula. Okey. Concrete dam dengan bentuk trapezium 5 meter. Ketinggian 10 meter ni concrete dam ni punya ketinggian. Yang mana panjang dia 350 meter. Dia menanggung air 8 meter. Dia suruh tentukan hydrostatic force dan juga center of pressure. Tidak apa.
Ini adalah dimensi empangan yang diberi kepada kita. 5 meter kat sini. Sini 2 meter. Sini 7 meter. Okey, kita selesaikan. Jangan nampak macam susah. Okey, tak apa, jangan risau. Kalau awak tengok macam ni memanglah awak tak faham. Tak apa, saya tunjuk pada awak. Ini apa benda. Saya akan tunjuk. Okey. Ini adalah dia nak kira hydrostatic force ni, tapi tak apalah, kita terang dulu ni. Ini hydrostatic force dia, F. Okey, apabila F ni dia kena empangan yang melengkung macam ni, tak sama dengan yang dia kena pada empangan yang ni. Apabila dia kena empangan ni, permukaan macam ni, dia tidak ada nilai bagi F hash. Okey. HF dia sama dengan F ni. Yang ni. Nampak tak? Yang ni. Ni saya lukis. Ni. Kalau awak tengok yang ni. Bagi kes empangan yang ni. Okay, bagi kes empangan yang ni. F dia sama dengan F hash. Fy dia equal to 0. Sebab dia potong betul-betul pada paksi kosong Fy, Fv dia. So dia cuma ada F hash. Maka formula ni diguna pakai F hash. Okay. Apabila dia cuma pakai F hash, jadi formula yang kita pakai ialah formula F hash. Okay. Contoh pula. Okay. Just formula ni saja yang diguna pakai. Ya, formula ni je. So hydrostatic force dekat sini, hydrostatic force ni dia suruh kita kira hydrostatic force. So hydrostatic force ni, hydrostatic force kes yang ni kes yang ni, hydrostatic force ni ialah sama dengan horizontal force. Sebab tu dia guna formula yang sama. Sebab kes yang macam ni. Hydrostatic force ni sama dengan horizontal force ni. Sebab apa? Sebab anak panah ni straight macam ni. Iaitu dia ambil anak panah ni je. F hash. So formula yang dipakai ialah formula F hash saja. Kena perhati betul-betul lah. Kecuali lah kalau dam ni dia kata kat bawah ni dam. Dari mana ada dam ada kat bawah? Air menangkung daripada macam tu mana ada kan? Jadi macam ni punya kes, formula ni saja yang dipakai. Ini berbeza dengan yang kes ni. Yang ni saya kena boldkan dia bagi awak clear. Warna merah lagi. Hydrostatic force sama dengan horizontal force untuk kes ni kes ni. Bukan semua kes, untuk kes ni saja. Untuk kes yang mana anak panah dia macam ni. Berbeza dengan kes yang ni. Kes yang ni anak panah dia sengit macam ni. So dia ada pada F hash, dia ada pada Fv. Okay, dia ada pada F hash, dia juga ada pada Fv. So dia perlu dianalisis pada dua-dua arah. Okay, so satu arah kat sini, satu arah lagi ialah arah kat sini. Dia jadi cerita, dia jadi complicated. Pengiraan dia jadi panjang sikit. Okay, dia ada di kedua-dua arah. F hash kat sini dan dia ada juga pada arah Fv. Kat sini. Dan formula yang awak nak cari ini bukan lagi formula yang tadi. Iaitu kena ambil kira kedua-duanya Fv dan Fh. Tak apa, kita pergi seluruh. Okey. Sekarang ni dia nak tentukan nilai bagi theta, A, Hc dan moment luas kedua. Tak apa. Awak tengok. Kita apa?
Kita copy dia lah sebab nak masa semakin suntuk. Okay, dia define nilai theta. First step ialah dia define nilai theta dulu. Okay, so ni nilai theta. Kat mana nilai theta ni? Kita pun tak tahu. Yang kita tahu ialah daya hidrostatik kalau kes yang macam ni biasanya dia akan sinilah. Tapi titik mana kita tak tahu. Kita kena kira lah baru kita tahu. Titik yang mana? Iaitu nilai HP daripada titik ni ke permukaan. Baru kita tahu. So apabila kita tak tahu, tak apa. Okay. So yang ni apa? Yang ni 10 meter ni. 10 meter darab dengan 2. Ni dia. Gambaran dia sini. Kita nak tahu theta ni. Sebab theta ni sudut zigzag. Saya beritahu awak kan sudut zigzag. Sama kan? Saya dah beritahu awak. Bila beritahu awak? Minggu lepas ke? Okay, so kita nak tahu nilai theta. So ini kaedah dia untuk dapatkan nilai theta. Theta, tangent, tentang bahagi dengan sebelah. So dapatlah nilai theta ni. Tentang kita ada 10, sebelah kita ada 2. So kita dapati nilai theta dia ialah 76.69 darjah. Okey. Yang pertama. Yang kedua ialah dia nak dapatkan luas. Okey. Sebelum kita nak dapatkan luas, kita kena dapatkan nilai X ni. Okey. Muat. Okey. Nilai X kat sini 8 meter. Yang ni 8 meter ni kita nak dapat luas dia. Luas daripada sudut pandang kat sini lah. 8 meter ni theta ialah theta yang sama. Masih theta yang sama. So kita dapatlah berapa nilai X ni. Ni X dia. Yang sengit ni. Okay, kalau saya copy dia, X ni yang mana? X ni yang ni. Yang sengit ni. Ya, yang sengit ni ialah X. Iaitu jarak X ni ialah dari sini. Dia jarak dia jarak sengit jugalah. Okey, hingga ke sini lagi. Jarak dia. Iaitu jarak sengit lah. X. Ni X lah. X. 8.16 meter. Okey, seterusnya kita dapatlah area. Kenapa kita dapat area ni? Sebab buat sini juga, tak nak pergi jauh-jauh. Okey, sebab ni yang sengit ni sebab dia sudut pandang lah. Saya cerita awak tadi sudut pandang dia ini kan. So luas dia ni. Luas dia ialah luas ni yang bersentuhan. Darab dengan L. L dia 350. So dapatlah luas dia 2856 meter kuasa 2. Luas keseluruhan. Bukan luas kerata ni, tapi luas keseluruhan empangan. Okey, so kita dapatlah. Dia berbeza dengan kes yang ni. Kes yang ni sebab dia tak sengit, luas ni juga kan ni. Tapi dia 5 meter. Dia sebab dia tak sengit. Yang ni sebab dia sengit. Apabila dia sengit macam ni, kita kena ambil yang panjang sengit lah kan. Sebab luas daripada pandangan ni sudut pandang. Okey. Step yang seterusnya, tak muat. Okey, dia nak define HC. Ini tak susah. Dia nak define, dia nak tentukan nilai HC. Okey, HC nilai diameter dia 8 just bahagi 2 awak dapat 4 meter. 8 bahagi 2 dapat 4 meter. Sebab HC ni berada dekat sini lah. Dia ada dekat sini. Kan? Kalau awak nak kira betul-betul kat mana-mana, tak kisah. Sama je kan kat sini. Kan? Kecuali kalau kes dia kat sini je, awak kata ni 1/3. Kan? Mesti kat sini betul tak? Tapi kita nak kira ni So dia berada di tengah-tengah. 4 meter. Okey. Seterusnya awak nak define nilai momen luas kedua. Momen luas kedua dia
Okey, momen luas kedua 8.16 tadi yang sengit tadi. Yang sengit tadi 8.16 iaitu yang sengit ni. Ni dia dan lebar seluruh rampangan 350. So dia punya depth dia yang sengit ni lah sebab dia kedalaman. Ni dia punya base dia 350. So dapatlah nilai momen luas kedua. Okey, so bila awak dapat nilai momen luas kedua apa semua, maka startlah kita buat pengiraan. So yang mula-mula sekali kita dapatkan hydrostatic force. Okey, mula sekali kita dapat, nampak macam susah tapi sebenarnya senang kan. Awal akhir ada force, nilai rho 1000 G9881, Hc ni ialah 4 dan nilai A ni ialah nilai luas yang tadilah kita kira ya 2856 so kita dapatlah ya 2856 kat sini, so awak dapatlah jawapan hydrostatic force berapa jawapan dia. Okey, seterusnya momen nilai HP. Okey, nilai HP ini formula HP. So momen luas kedua kita dah kira tadi, momen luas kedua ya 15,847 ni, dan darat dengan sin theta ni yang tadi sudut yang kita cari tadi, saya copy tu lah ni. Ni theta dia ialah 78.67. Betul lupa. Ni dia. Ni bukan ni. Ni 78.69. Okey, 78.69. Okey. Tu nilai theta dia 78.69. Just masukkan Hc yang kita dapat tadi, jarak dengan A balik tambah dengan Hc 4 meter. So dapatlah jawapan dia. Senang. Kan? Nampak je soalan ni macam susah. Tapi itu pun saya pelik juga student ni. Tak boleh jawab dalam soalan final. Okey, so masa pun tinggal berapa minit aja lagi. Kelas ni 3 jam lah. Saya ingat saya buat 2 jam lah. So menunjukkan bahawa tamatlah kita chapter 1. Dan minggu depan kita akan masuk chapter 2. Okey, lebih kurang ni dia kesinambungan dia. Di antara chapter 1 dan chapter 2 ni dia kesinambungan. Cuma yang ni kita akan kira dia punya keapungan dia. Kan? Kes empangan apa semua yang kita belajar banyak-banyak ni semuanya dia tu terletak pada dasar. Yang ni tak, yang ni yang dia terapung-apung. Dia maknanya dia tak terletak pada dasar saluran. Dasar sungai ke apa tak. Dia terapung-apung. Kes yang macam tu yang akan kita study pada chapter 2. Okey, ada apa-apa nak tanya sebelum saya end live? Awak pun senyap macam tak ada gemuk. Ada apa-apa nak tanya saya? Tadi cik. Ya, semua faham ke macam mana ni cerita dia? 50-50 cik. Tak apalah. Awak tengok balik nota